Assalamualaikum, salam sejahtera. This voice message adalah diharapkan untuk memberi beberapa cadangan bagi tujuan pelaksanaan yang lebih efektif akan perintah larangan apa nama ni yang dikeluarkan efektif mulai pada tengah malam tadi. Kita banyak mendengar pihak-pihak dan terutamanya kementerian-kementerian tertentu tidak dapat memberi respons yang baik untuk maklumat kepada rakyat, sama ada Ministry of Transport, Ministry of Higher Education, Ministry of Education, Ministry of Domestic Affairs dan semua ministry yang terbabit. Mungkin to be fair to them, memang being a very new formed cabinet, I don't think it's within them to be able to attend to this order immediately without them even familiarizing themselves dengan their normal duties in the respective ministries. So bagi saya, menteri are out. Menteri specifically would be out at this juncture. Lagi menteri ataupun timbalan menteri cuba melibatkan diri akan melibatkan kekeliruan. Yang keduanya, kalau kita ikutkan pada undang-undang yang ada iaitu Akta 342, di bawah mana perintah ini dibuat, menurut Seksyen 11, menteri berkenaan iaitu Menteri Kesihatan telah menentukan kawasan-kawasan yang dikatakan kawasan-kawasan yang telah terjejas dan memberi arahan-arahan di bawah Seksyen 11. Terdapat satu Seksyen 3 which we need to clarify. Kementerian Kesihatan atau dan Perdana Menteri perlu menyatakan dengan jelas, sebab Seksyen 3 menyatakan you must appoint an authorized officer, pegawai yang diberi kuasa di bawah akta ini berkaitan perkara-perkara tersebut. Jadi bila perintah di bawah Seksyen 11 dibuat, was there an authorized officer, the coordinate officer dilantik oleh kerajaan, dilantik oleh menteri untuk menjadi chief operator assignment ini, supaya segala maklumat, segala isu berpusatkan kepada individu tersebut. Dan untuk perkara yang sama, jika belum ada, I think it's very important to appoint that because that is in compliance with the law. And saya mencadangkan, sekali lagi, jangan lantik mana-mana menteri for these purposes. It must be a patriot. Orang yang mempunyai kebolehan mengawal keadaan-keadaan kecemasan. Walaupun kecemasan seperti ini kita tak pernah lalui sebelum ini. And I would really suggest the announcement to be made latest by this evening. But don't rush into appointing the person. The person must be a patriot, must be giving his soul and his services to the country more than himself. And I'm very honest and sincere here, sebab kita tidak ingin perkara yang sama berulang. Iaitu apabila seorang pegawai dilantik, masih lagi ada rungutan mengatakan ada perkara yang tidak kena, ada celaru dan sebagainya. Jadi pihak polis, pihak immigration, pihak kementerian, semua akan merujuk kepada beliau. Dan arahan-arahan beliau di bawah Seksyen 3 dan Seksyen 5 akta tersebut dengan jelas mengatakan arahan-arahan beliau adalah seperti seorang arahan penjawat awam, and he's immune from action unless of course he is in breach of his own breach of fiduciary duties, itu kemudian nanti. Tapi yang penting dia adalah immune daripada tindakan. Dialah pengendali misi ini. Jadi it's not for the IGP to come out with statement on his own. It is not for the IPTs to come up with the statement on its own. Ataupun pihak lain, mesti ada rundingan dengan mereka. Dan pihak yang dilantik ini, nombor 3, dia hendaklah melaporkan kepada menteri berkenaan. Of course, menteri pun belum biasa dengan perkara ni. Jadi melaporkan, sepatutnya satu jawatan kuasa kecil 3 menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri mengendalikan perkara ini, supaya Perdana Menteri dapat mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang perlu untuk meleraikan kekeliruan dan kecelaruan. That would be the way forward. God willing, insya-Allah. Thank you.